Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Malina Manaf dalam Realiti Rakyat. Kali ini kita nak melihat kepada apa agaknya norma baru aktiviti ekonomi ketika PKPB ini dan di mana kita dapat saksikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB iaitu bagi membolehkan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial beroperasi pada hari ini dan antara sektor perniagaan yang dibenarkan beroperasi adalah makanan, sukan dan rekreasi, pengangkutan, pembuatan peruncitan minyak dan gas. Dan kita tahu 7 negeri mengumumkan untuk tidak melaksanakan atau menangguhkan PKPB iaitu negeri Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Sarawak dan Sabah. Dan untuk mengetahui mengenai dari segi keselamatan pekerjaan pada hari ini, kita bersama dengan Dr. Syawaluddin Hussein merupakan Naib Presiden Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MSOH di talian Skype sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, hari ini merupakan permulaan untuk orang ramai semua memulakan pekerjaan bagi sektor-sektor yang saya sebutkan sebentar tadi. Apa agaknya persediaan mereka untuk memulakan kerja pada hari ini? Okey, terima kasih Hafizi dan Mazlina. Untuk daripada segi keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kita tengok pengumuman kerajaan ni kena jelas bahawa kita masih lagi dalam PKP sebenarnya. Cuma mana-mana majikan ataupun aktiviti perniagaan yang sedia untuk patuh kepada PKP bersyarat ini, mereka dibenarkan beroperasi. Jadi amat penting mereka kena faham apa yang SOP yang dia kena patuh. Kalau dia tak buat, dia tak boleh patuh pada SOP itu, mereka tidak boleh beroperasi dan ambil off untuk sebagai PKP lah. Jadi sebab tu SOP yang telah digariskan adalah jelas, iaitu untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja. Ini adalah tanggungjawab sebagai peniaga, sebagai majikan. Itu dah lama termaktub dalam OSHA, cuma dalam kes wabak ni dia ada lagi akta lain kan, perintah-perintah lain yang dia kena patuh. Jadi asasnya adalah kita tak nak adanya pekerja ataupun pelanggan kepada perniagaan itu terjejas ataupun terjangkit disebabkan oleh aktiviti perniagaan yang dijalankan itu. Jadi untuk itu majikan perlu menjalankan beberapa SOP yang telah digariskan. Yang paling atas adalah untuk mengawal crowd. Maksudnya tak boleh sesak sangat dekat tempat perniagaan itu. Tiada hubungan rapat, close contact, bersentuhan dan sebagainya. Dan tidak boleh berkumpul dalam satu ruang tertutup dalam jangka masa yang lama. Selain itu saringan demam, social distancing, kosmetik, batuk untuk pakai mask, jaga kebersihan tangan. Yang itu semua asas yang sebelum ni memang ditekankan sebab kita dah 8 minggu PKP ni, semua asas yang sama itu patut kita teruskan. Jadi sepatutnya majikan dah tahu dah, cuma sekarang ni dia jadi new norm. Majikan ataupun perniagaan ni kena buat dan sekarang ni kerajaan serahkan balik penjagaan sendiri. Kita kata community empowerment ataupun self-regulation ni. Masyarakat juga ada hak. Jadi kalau dia datang situ dia tengok SOP itu tak berlaku, dia boleh boikot daripada pergi berurus niaga dengan majikan itu atau perniagaan itu. Malah dia boleh laporkan juga kepada pihak berkuasa. Jadi pihak berkuasa boleh ambil tindakan kepada perniagaan yang tidak patuh kepada SOP ini. Apakah akta-akta yang boleh digunakan untuk pekerja-pekerja ini sekiranya majikan mereka engkar dengan SOP ataupun garis panduan dikeluarkan oleh kerajaan berhubung dengan pematuhan terhadap isu SOP kawal crowd, tiada bunga rapat. Apakah akta-akta yang boleh digunakan? Mungkin kita boleh beri pencerahan kepada pekerja di luar sana yang berdepan majikan yang mungkin tak mau dengar kata ni, Dr. Syawal? Okey, yang asasnya sekarang untuk kita dalam PKP ni, kita masih lagi menggunakan akta PKP, akta penyakit berjangkit ni. Operasi masih berjalan, boleh dijalankan dan patuh bersyarat. Jadi sekarang ni yang paling berkuasa adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa-apa ketidakpatuhan memang akan balik kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi kalau ada ikut spesifik industri lah, contoh industri pembinaan, dia ada CIDB pula, dia ada tambah lagi. Tapi untuk yang lain-lain general selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk secara umum menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan dekat tempat kerja, yang ini ada akta OSHA 1994. Yang ini memang tanggungjawab majikan jelas dekat situ, memastikan tempat kerja mesti selamat dan sihat kepada pekerja. Fair untuk majikan. Kemudian untuk pekerja juga. Pekerja juga dalam tu ada seksyen yang diperuntukkan
kalau majikan telah sediakan semua langkah-langkah kawalan, dah bagi maklumat, pekerja tak ikut pun, pekerja pun salah dan boleh juga disabitkan. Jadi kita memang ada undang-undang untuk enforcekan semua SOP ini. Dr. Syawal, ada keperluan tak untuk setiap company ataupun pihak berwajib sendiri membuat tinjauan di syarikat-syarikat sama ada pekerja-pekerjanya mengaplikasikan penjarakan sosial dan juga sebagainya. Dari segi kebersihan ke, mungkin ada pihak berwajib boleh membuat tinjauan dan sebagainya untuk semak semua? Sekarang ni memang ada pun. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, pada PKP 2 dan 3, yang mana industri-industri besar yang telah diberi kelulusan oleh MITI dan sebagainya, memang ada agensi penguatkuasa. Cuma kalau kita kata nak tunggu agensi penguatkuasa pergi dan membuat pemantauan, ni memang kita risau tak sempat. Jadi memang ada, memang kita dah memang Kementerian Kesihatan sendiri, Polis Diraja Malaysia masih lagi terpakai, Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan, malah rela, malah AMI sendiri buat macam ini. Memang semua ini memang adalah agensi pemantau. Okey, cuma sekarang ni bila dah besar, maksudnya dia dah bagi PKP bersyarat ini, jadi dalam kalau kita baca guideline itu sendiri, kita minta masyarakat sendiri boleh melaporkan. Kalau ni kepada aduan ni kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada MITI, kepada MKN sendiri, boleh kita boleh laporkan. Kalau dia tak ada social distancing, crowded, tak ada buat bacaan zuhur dan sebagainya ni, tak ada ni, kita nak minta rakyat sendiri ambil peranan dan laporkan ketidakpatuhan ini. Memang aktiviti pemantauan memang ada spot check, tapi kata nak pergi buat semua tu mungkin taklah, banyak sangat kan. Jadi peranan, balik kepada peranan, satu, self community empowerment, kita nak majikan sendiri bertanggungjawab kerana kita nak mereka tahu bahawa kita ni masih lagi dalam wabak dan mereka ambil peranan untuk bertanggungjawab, dan rakyat sekarang ni memang dia ada concern dah. Jadi laporkan ketidakpatuhan tu supaya kita dapat sama-sama bantu pihak kerajaan. Dr. Syawal, tidak dapat dinafikan ketika ini pekerja berdepan dengan occupational hazard yang berbeza kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Rasionalnya apakah yang relevan? Adakah dengan walaupun kerajaan mengumumkan untuk majikan amalkan pendekatan work from home, adakah ini relevan, sesuatu yang relevan ketika ini? Kalau dia bergantung bila work from home ni, tak semua aktiviti yang boleh work from home. Jadi kalau ada yang aktiviti boleh work from home, maksudnya kalau sebelum ni memang diamalkan, memang tak ada masalah untuk diamalkan, itu memang lagi baik. Memang kita kata tempat paling selamat adalah duduk dekat rumah ni sekarang. Tapi sekarang ni tak banyak pekerjaan, aktiviti kerja, kita masih bergantung kepada manual. Jadi mereka kena pergi kerja. Jadi mereka dibenarkan pergi kerja. Sebenarnya benda ni bukan masalah Malaysia saja, masalah satu dunia pun, masalah ekonomi ni. Jadi mereka boleh pergi kerja, tapi kita nak langkah-langkah kawalan. Maksudnya sekarang ni boleh pergi kerja, tapi masuklah daripada katakanlah kita ada 20 orang pekerja. Masukkanlah 10 orang dulu. Kalau yang 10 orang ni pun kita masukkanlah yang sihat-sihat dulu, berbanding yang berumur ataupun yang ada sakit dan sebagainya. Jadi tanggungjawab tu balik kepada majikan balik untuk memilih dan melaksanakan SOP. Kalau yang mana boleh work from home tu memang itu yang paling baik sekali. Yang mana itu juga cabaran kita masa depan adalah IR 4.0 dan sebagainya. Jadi mana-mana yang perniagaan yang boleh didigitalkan, memang kita memang sangat mengalu-alukan sementara wabak. Sebab wabak ni kita jangka lama, mungkin tahun, mungkin setahun paling lama mungkin 2 tahun. Jadi banyak benda yang kita kena berubah untuk norma baru ni. Dr. Syawal, kalau kita lihat kepada isu keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan ini bukan saja tertakluk melihat kepada di pejabat saja, tetapi dari segi pergerakan mereka nak pergi ke pejabat juga perlu dipertingkatkan dari segi keselamatan juga kesihatan mereka. Dan apakah agaknya inisiatif-inisiatif yang boleh dijalankan ataupun saranan yang boleh diberikan kepada perkhidmatan ataupun kepada pengendali perkhidmatan kemudahan awam ini dan juga kepada syarikat-syarikat sebagai contohnya? Okey, terima kasih. Sebab yang ini soalan paling penting sekali, terutamanya dekat Klang Valley. Kita tengok semalam MRT Rapid KL dah tunjukkan gambar-gambar macam mana dia sediakan dia punya train untuk komuter MRT dan sebagainya, LRT dan sebagainya. Tapi memang challenge. Kalau peak hours, memang sangat crowded. Jadi akan ambil masa tunggu lama, orang akan tak sabar. Bila orang tak sabar, orang akan langgar benda ni. Betul. Jadi sebab tu kita minta juga majikan buat waktu anjal. Maksudnya ada adjustment flexible timetable. Jadi barulah kita dapat
menjalankan apa benda langkah-langkah kawalan itu dengan lebih berkesan kerana kena ada kerjasama dua pihak. Di satu pihak tadi pihak MRC dah buat dah kontrol dia. Tapi bila pihak majikan masih lagi rush dekat peak hours tu, so yang benda ni akan susah. Takkan orang nak tunggu queue sampai 2-3 jam. Betul. Lepas tu bas mula beroperasi, tapi sekarang ni kita kata you nak boleh operasi hari ni, tapi tengoklah dulu, you tengok keadaan. Sedikit demi sedikit demi sedikit, baru kita nak semua orang ambil tanggungjawab. Majikan ambil tanggungjawab, pekerja ambil tanggungjawab, masyarakat ambil tanggungjawab. Kemudiannya, sebenarnya, pekerja ni kita kena empowerkan pekerja. Langkah dia terhad, maksudnya daripada tempat kerja ke rumah, itu je, dia tak boleh melencong buat masa ini. Sebab wabak ni masih aktif. Dia dibenarkan bekerja untuk mencari pendapatan, bukan untuk macam dulu boleh singgah mana-mana kedai makan ataupun nak main sukan semua. Dia mesti pergi dan balik kerja saja. Sangat penting benda tu. Okey, baik. Terima kasih Dr. Syamaluddin, Naib Presiden Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, bercakap berkenaan dengan realiti rakyat dalam norma baru dari isu keselamatan pekerjaan. Tapi itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih kerana bersama kami melalui Skype, dan realiti rakyat berakhir di sini. Saya Malina Manaf. Dan saya Hafizul Roslan. Assalamualaikum dan selamat.